tuan-tuan, saudara-saudara kami, sebagaimana kita semua mendidik sahabat-sahabat kita. Sesungguhnya hati kami juga sentiasa berbolak-balik, maka satukanlah hati-hati kami dan berikanlah kami ruang dan masa untuk saling bantu-membantu dalam meneruskan kehidupan ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk menyampaikan sedikit kalimat mengenai peralatan membuatkan transformasi TS25 sekadar. Dengan itu disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih kepada Cikgu Nur Zaini selaku pengajar majlis. Terima kasih kepada Ustaz Dia di atas pimpinan doa. Barisan guru besar Cikgu Ustaz Pulang Tampak, Ustaz Raja, Ustaz Bonge, Limpai dan rakan-rakan guru, kawan-kawan saya dengan masuk di PK satu dulu, bagi PK dan sama-sama berada di daerah Kembau. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya kita dapat sama-sama berkongsi sedikit apa yang dah saya buat dan sekolah kebangsaan kota buat saya buat, kami buat di sekolah kebangsaan kota ini mengenai dengan TS 25 ni, sekolah program transformasi sekolah 25 TS 25. Jadi apa yang saya nak nyatakan di sini adalah yang kata orang tua tu kalau baik dia ambil balik, kalau tak tinggal je lah, okay? Sebab apa yang ada di sini adalah bagi saya adalah pentadbir, pemimpin ataupun pemegang taruh ataupun orang yang paling bertanggungjawab di sekolah. Kerana bila di jalan orang-orang tua kata pemimpin ini bila dia duduk dia meraut dengan jauh, bila dia bangun dia memandang jarak. Maksud dia meraut dengan jauh tu bila saya duduk di sekolah ni 4 square feet ni, pagar ni adalah dalam saya punya pengetahuan. Baik bocor itu, cikgu tak datang ke apa tu, itulah ranjau-ranjau yang saya perlu bersihkan. Dan apabila saya berdiri, saya start memandang jarak, apakah visi dan misi yang harus ada bagi seorang pemimpin. Ya, jadi waktu saya dapat tawaran kembali ke kota dulu pada 1 bulan 3 tahun 2018 dulu, Pak Nabi terus katakan kepada saya bahawa sekolah kota adalah sekolah TS 25. Waktu tu saya dah, maksudnya TS dia dah berlaku 3 bulan awal. Ya, saya sampai bulan 3. Jadi tak apalah, saya persiap sikit buat. Jadi apa yang penting bagi saya adalah diri saya. Cikgu-cikgu semua, pemimpin-pemimpin guru besar, pentadbir. Itu yang paling penting sebab self confidence kita mesti tinggi untuk kita buat sesuatu. Kalau self confidence kita masih mikir-mikir kita akan tewas. Jadi kita nak buat sesuatu, self confidence kita mesti tinggi. Jadi apabila saya dah mendalamkan ilmu tentang TS25 ni daripada rakan-rakan dan sebagainya, yang paling penting bagi saya adalah saya mula mendakap, memeluk saya punya tiga-tiga dipikir. Tiga-tiga dipikir saya tu saya kena selari dengan saya, mesti bersama dengan saya. Kalau saya kata A, kalau dia kata A pun saya kena ikut. Maksudnya kata kita sama-sama. Kalau guru besar dan kita kena sama, baru mantap tiga. Ya, sebagai pemegang taruh, pertama yang saya nak clean, saya nak brainwash, nak bersama, nak sehati dengan tiga-tiga dipikir saya, yang dalam bahasa TS dia dipanggil SLT, Senior Leader Team, dipanggil SLT. Jadi saya bina SLT saya, SLT saya yang pertama untuk memantapkan kepimpinan. Okey, bila saya nak bina SLT saya untuk memantapkan kepimpinan, barulah saya mula bergerak. Dan saya dah kenal ketiga-tiga dipikir saya tu, ketiga-tiga pentadbir tu, dan mereka ini perlu dibantu. Dan saya ni pula dalam menyebarkan luas ni, cikgu pun akan buat yang TS baru ni 3 perkara. Yang pertama pada guru, yang kedua pada murid, dan yang ketiga pada ibu bapa. Sebab tiga-tiga ni akan main peranan. Tiga-tiga ni guru, ibu bapa akan main peranan sangat besar pada kita. Ya, okey. Setelah saya bina tim TS saya punya SLT tadi, dan saya dah mantapkan melalui kepimpinan sekolah,
Lepas tu saya mula mendapat bimbingan daripada kita punya SIP dan SIC. Ya, kita Haji Institut, Haji Ghazali, Puan Ramawati dan Puan Azmi sekali. Duduk sama-sama bincang dan dia bagi saya idea dan sebagainya. Lepas tu belum sebab apa lagi, Tuan Azmi berpindah, saya pun menghadap PPD kita baru, Tuan Anwar, untuk menyebarluaskan program TS 25 di sekolah skuter ya. Jadi setelah mantap ni, barulah saya mula bergerak, kerana saya dah tahulah bahawa kemampuan ketiga-tiga DPK saya ni perlu dibantu oleh MLT, Middle Leader Team. Ya, Middle Leader Team saya maksudnya yang bertanggungjawab membantu tiga-tiga orang DPK ni untuk Middle Leader Team saya untuk memastikan program TS berjalan. Sebab saya sendiri, seperti mana Cikgu Midah pun tahu, dari segi teknologi memang 100% ni mahir. Tapi kalau saya tak mahir, jangan awal yang mahir kita letakkan di bawah kita kena bangunkan dia. Ya, sebagai pemimpin kita tengok, ini adalah 8 orang yang punya kemahiran ICT di sekolah ini. Dan saya letakkan setiap orang ni bawah satu contoh, kurikulum 2 orang, co-kurikulum 2 orang, HEM 2 orang. Dan Ustaz Suhaili ni sebagai dia punya penyelaras, tempat kita mengadu apa-apa perkara yang ada masalah. Jadi orang-orang inilah bersama dengan GPK kita yang akan menggerakkan kita punya program. Yang kita panggil sebab SLT, MLT, Middle Leader Team. Orang yang kita percayai, yang boleh kita sama-sama berbincang, yang boleh kita bawa bergurau senda, yang boleh kita sungguh harap dan sebagainya. Ini yang paling penting. Sebagai pentadbir, sebagai DPK, sebagai berusaha. Jadi saya ada 8 orang ni. Yang kata orang tu saya kata biru-biru, saya kata merah-merah. Ya, ada orang 8 orang lah yang banyak membantu DPK saya dalam mengoperasikan TS 25, pelaksanaannya program-program dia. Okay, tuan. Seterusnya kan, dalam pemantapan TS 25 ni, kata orang tersebut kita perlu pergi tengok dan lihat baru kita dapat. Saya pergi ke satu sekolah di Johor, iaitu sekolah Bandar Baruka. Dia pun buat sistem yang sama, dia sekolah amanah. Dia bentangkan dengan kami, ni dia punya apa lah, dia punya pusat sumber dia TLJ ya, rasmi kan, letakkan ada gambar dia pemain-pemain bola semua ya. Saya pergi kat dia tunjukkan macam mana perjalanan MLT tadi, macam mana MLT tadi berjalan. Jadi bila dia dah tunjukkan, saya pun dah nampak. Lepas tu saya pula dari segi teknologi ni saya bawa pula daripada luar, iaitu daripada UiTM, Timbalan Dekan, UiTM Shah Alam ya, bawa untuk membantu saya dalam Google Classroom, sebab dia sebagai pencetus kepada kita punya GC, Google Classroom, macam mana nak operate dan sebagainya. Lepas tu sebagai apanya, kita legah bawa lagi mereka ke luar negeri pula ya, bawa ke sini. Sekolah ni kelebihan Indonesia ni, dia nampak daif, tetapi internet dia bagus. Internet dia sangat bagus. Walaupun dia daif, dia punya internet dia sangat bagus. Dia punya teknologi dia sangat bagus lah. Dan dia yang pentingnya, dia sekolah ni, dia tak ada kita ada peruntukan aktiviti apa semua tak. Dia ada yayasan. Maksudnya di beberapa macam swasta lah kalau dekat. Ada donation barulah berjalan. Ini dah 3 yang saya garap bersama dengan SLT, SIP dan SIC untuk membina ilmu cikgu saya ya. Okey. Pasal tak sambung. Bawa je. Okey. Di samping bila dah lengkap semua, saya bermula dengan mulalah saya start program. Bagaimana saya nak memaksimalkan potensi guru saya. Ya, saya dah start dah. Kalau dah pergi tengok, kalau dah lihat, kalau dah buat, sekarang kita kena buat. Okey. Start benda tu saya mula melihat. Saya mula menengok apa yang boleh buat. Contohnya dalam pra, memang seberang lagi bagus seperti kaki pra ya. Okey.
penglibatan guru dan penglibatan ibu bapa dan guru. Pada tahun 2018 beberapa kali Haji Zali datang jumpa saya dan saya katakan saya setakat ni 30% pun tak dapat komitmen daripada ibu bapa. Sebab ibu bapa di sini bukan macam dalam kampung, ada taman sana, ada taman sini. Jadi dengan idea yang dia bagi, saya bawa mereka datang sekolah melalui program. Contohnya kami buat program DENAS, di mana kita buat joint venture dengan ibu bapa dan sebagainya untuk membina kita punya inovasi DENAS kita. Alhamdulillah sekarang ni tunggu dah berbaja semalam, insyaAllah hujung tahun ni berbuah dan kita akan menuai hasil dia, iaitu DENAS kristal ya, kita tanam bersama murid dan guru serta pengusaha dia. Okey, seterusnya ini yang paling penting, yang saya melibatkan 100 orang ibu bapa di sekolah ni, iaitu program dermaton. Ya, saya nak suruh datang ke sekolah susah. Jadi saya buat satu idea, saya cara mencari duit dengan kita buat kad dermaton tu, di mana kita bagi kepada parent seberamai 100 orang parent. Saya target dapatlah dalam 10,000 ke 8,000. Alhamdulillah mencapai RM20,000. Ya, jadi saya mampulah set up benda-benda yang belum tak ada tu. Inilah program yang saya buat untuk bagi mengukuhkan program bersama dengan ibu bapa. Jadi kalau cikgu memang kita buat selalu perjumpaan KISB dan sebagainya untuk memperkasakan dermaton kita. Okey, seterusnya tu saya nak bagi tahu Cikgu Ali yang paling penting. Ini yang saya nak tunjukkan kat cikgu adalah program transformasi yang sekolah ni dah buat. Yang tadi semua orang buat. Ya, yang pertama yang saya buat ialah ni, kad perakam waktu kerja. Datang kerja. Untuk makluman tuan-tuan, kami ni tak ada duit nak beli mesin apa? Cop jarilah mesin dang-dang tu. Tapi kami buat sendiri. Barcode. Kita mula pada tahun lepas ni kan. Dan tahun ni di sini dah ada 1000 sekali. Jadi maksudnya jaga ambil tembak tadi, cikgu ambil barcode ni siap dengan 1000 sekali. Ya, dan kos dia tak sampai pun RM10. Dan yang penting saya pukul 8 saya buka, saya beli barcode, dah tampak lah siapa yang tak datang, siapa yang lewat datang. Dia kalau lewat automatik dia akan jadi merah. Tak payah nak garis-garis je lah, dia automatik akan keluar merah. Kalau macam saya contohnya, datang 35, automatik saya punya tu dah merah. Jadi di situ saya dengan mudah mengenal pasti kelemahan-kelemahan. Okey, ini yang pertama yang saya buat, dan ditambah baik dengan masukkan, sebab tahun ni ada 1000 kan, kita masukkan 1000 dalam tu sekali. Jadi maksudnya masuk tadi jaga tembak, terus masuk sekali. Begitu juga dengan waktu pulang. Waktu pulangnya semua saya boleh tengok, setiap orang nak balik kena ni, kena tembak dulu berapa dia balik dan sebagainya. Ya, di itu saya boleh semak, dan ini memudahkan kerja saya punya PT. Kalau macam contohnya hari ni sebelum pukul 10 kena datang, pukul 8 dah. Cuma PT akan tanya kat saya, Cikgu Redwan tak sampai lagi. Saya bagi tahu Cikgu Redwan ada appointment doktor hari ni, maksudnya tak hadir, ataupun time slip dan sebagainya. Jadi mudah. Dalam pukul 8 saya dah dapat tahu siapa guru saya tak ada, dan siapa yang belum tembak kena pergi tembak. Ya, kena pergi bawah tembak dulu. Ya. Dan kadang-kadang untuk memudahkan mereka, saya bekalkan ini juga untuk mereka. Dan saya bekalkan mereka dan saya cakap dengan mereka, kita kena jujur dan ikhlas. Sebab apa yang kita dapat rezeki ini untuk kita suap dalam mulut kita dan anak-anak kita. Kalau datang lambat pun tembaklah lambat. Kalau datang pukul 6, tembaklah pukul 6. Tak ada masalah. Yang pentingnya awak jujur. Tak payah tipu-tipu lah. Saya pun apa yang sangat yang saya buat, kalau awak datang lewat, kecuali saya panggil awak dan sebagainya. Tapi sekiranya awak jujur, itu memudahkan kerja kita semua. Kita saling percaya mempercayai. Saya bina konsep tu, kejujuran, keikhlasan dan bertanggungjawab. Itu yang saya cuba bina. Ya, dan alhamdulillah berjaya. Okey, seterusnya. Ini relief. Ya, maksudnya e-relief. Sekarang maksudnya kita tak gunakan kertas, tak payah orang pergi merayau. Pagi-pagi Ustaz Fadil dia bagi satu saya, bila pukul 8 dah tengok dalam tadi, buka sistem, terus buat e-relief, dan cikgu semua akan dapat dalam handset dia.
oh waktu kena relief dan sebagainya. Dan saya pun boleh semak dalam set saya, okey pukul 8 prasekolah ni relief, saya pergi tengok masuk ke tidak. Kalau tak masuk, saya dah masuk dulu, dia sebelum dia masuk, tapi saya telefon lah dia, oh tak buka telefon lagi cikgu. Okey lah, tapi datanglah sekarang masa awak relief, contoh macam tu. Ini yang kedua yang saya bina untuk pentadbiran. Okey, seterusnya buku laporan bertugas. Kalau dulu nak tulis, cetak hari, nak tulis dan sebagainya, saya bina laporan guru bertugas mingguan dalam satu sistem. Maksudnya guru mesti bereskan dalam mingguan tu juga. Kalau dia tak beres, maksudnya orang kata, kau tak siap kau jual lagi, macam mana nak buka pula saya punya besok, minggu depan. Alhamdulillah dia akan bereskan dia punya laporan mingguan dia. Ya. Okey, ini antara inovasi. Zura lagi Zura. Okey, seterusnya ni PJSK yang kokoh. Ni KPM punya. Ini kami punya, kami buat. Maksudnya kami boleh show, boleh tunjuk markah pelajar-pelajar kita kepada parent dan kepada guru dan sebagainya. Dengan melalui sistem yang kita panel ya. Rekod dan data PJSK tahun 4. Ada nama dia, ni markah dia. Jadi PJSK ni dia bila tahun 6 tu kita kacau. Kalau tahun 4 ni tak cantik, tahun 6 cikgu memang poning lah. Betul tak? Nak adjustkan, nak dapatkan dia. Sekarang sekolah sama penuh kan berapa persen dia ni kan. Jadi di sini nampak. Hujung tahun saya pun cek. Panggil cikgu ni, kau ni kena naik ke sini. Besok tahun 6 besok, cikgu tahun 6 parah. Kan bila sampai tahun 6 besok, maka masih 60 lagi. Masih 70 lagi contoh lah. Sepatutnya kita tahun 6 ni kita nak PJSK ni lah budak-budak kita. Kecuali yang tak boleh langsung kan. Okey. Seterusnya ini ERPS ya. Dulu kita gunakan buku rekod pengajaran. Kita tukar ERPS. Untuk makluman cikgu, ERPS ni saya buat setahun cikgu ya. Bukan 1 hari, bukan 2 hari, bukan 3 hari. Tahun lepas saya mula, tahun ni baru cikgu saya boleh buat dengan alhamdulillah dia semua dah mahir. Maksudnya tahun lepas buat tapi try and error. Tahun lepas saya jumpa Tuan Azmi, saya bagi tahu Tuan Azmi, Tuan, sekolah saya ada 3 ERPS. Satu ialah yang buat ERPS, yang MLT tadi. MLT ni semua buat ERPS. Yang kedua, yang buat pakai file. Kebanyakan ustazah ni, dia buat dalam file, dia print, dia masukkan. Dan yang ketiga, yang masih menggunakan buku ERPS tahun lepas, buku RPS. Jadi 3 tahun lepas. Tapi bila sampai bulan 7, bulan 8, bulan 9, dia orang dah start. Sebab peranan MLT tadi. Setiap MLT saya suruh pegang 2-3 orang bantu. Termasuklah guru besar. Dia orang pun kena tolong saya. Saya pun kan main kan. Tapi dia orang tiap pagi, Cikgu Zati akan masuk bilik saya, bantu saya buat ERPS. Kata betul ular menyusul apa? Bisa takkan hilang kan. Dia akan bantu. Jadi sekarang ni saya dah 100% guna ERPS. Jadi waktu PKP tu saya tak ada masalah. Saya buka ya, tengok, saya dah tunjuk kat cikgu Nibai tadi kan. Buka tunjuk. Ada 26 orang cikgu, 27 orang guru. Minggu ke 25, tengok baru 24 orang hantar. Saya pun screenshot, masukkan dalam Jakarta Official. Yang missing 2 orang belum hantar, dia pun akan hantar. Jadi maksudnya dan saya tahu siapa yang tak hantar. Tak payah cari buku biasa, saya tahu lah. Dan tu dah keluar nama. Ya, dah keluar nama siapa yang tak hantar lesson note. Jadi itu dah tak ada masalah dengan saya dah. Tentang ERPS, semua orang akan buat ERPS. Dan kalau mereka lambat pun, dia ada tulis bawah tu dan late. Buat tapi lambat. Ada siap dunia ya. Okey, ini tentang ERPS. Ini yang paling penting juga sebab biasa PKP itu macam-macam isu. Bagi saya tak ada isu. Saya bagi tahu dia akan buat. Maksudnya sampai sekarang ni dah minggu 24 kan. Minggu 24 kalau saya semua ada ERPS. Siapa yang tak ada tu saya akan screenshot hantar kat dia. Jadi dari sini sebagai pentadbir saya tak ada masalah. Dan JPK saya pun tak ada masalah sebab kita nampak. Jadi yang tak tahu tu dia akan belajar pada yang sebelah dia. Tapi benda ni cikgu bukan satu perkara yang mudah. Saya cakap tadi hampir setahun saya buat. Tapi kata orang tu saya tak adalah pressure. Saya tak adalah kata kau ni kena jadi Superman, Batman yang menyelesaikan masalah.
Orang nak jatuh bangunan jam 2 tengah tangan kan, tak adalah menyelesaikan masalah dalam satu masa yang singkat. Tapi kita bagi masa. Yang pentingnya dia nak, ya. Dan yang penting sebagai tapi kita tak mengalah. Buat, jangan tak buat. Sekarang dah senang, semua orang dah main, dah senang. Sambil dalam kereta lebih ERPS, kan? Itu juga dengan saya. Saya kalau nak semak ERPS, sambil duduk-duduk semak, siapa hantar ni, ya. Lepas tu di situ pun saya boleh komen. Cuba saya dengar ERPS kata nanti surah akan tunjuklah. Saya ada minggu 24. Okey, 21 orang dah hantar, 6 orang tak hantar lagi. Minggu 24. Yang tak hantar ada gambar, ada nama siap. Ada gambar, ada nama. Saya pun snap kan, dah screenshot hantar. Kan, hantar. Selalunya saya tak pribadilah. Jangan hantar dalam grup. Waktu pula yang apa? Kita kena jaga juga lah kita punya staff kan. Macam tu contohnya. Jadi itu memudahkan kerja saya sebagai petami. Maksudnya sambil melontar kat rumah tu pun saya boleh cek lesson note dan buka satu-satu. Hari Senin, hari Selasa, hari Rabu. Cikgu ni tak boleh nak akalan saya. Sebagai pentadbir kita ni Rabu, jangan bagi dia akalan gitu. Ya? Okey, seterusnya. Okey cikgu, ini sebelum saya ni buka apa dulu? Hati-hati. Okey, ini cikgu. Ini yang saya buat nombor saya sampai sekarang cikgu. Saya adakan TV setiap kelas untuk PDPC. Cara saya dapatkan TV ni cikgu, yang pertama saya mohon pada jabatan peruntukan tu. Contohnya peruntukan sains. Saya belikan TV untuk bilik sains, tapi saya mohonkan jabatan. Saya mohon pada Datuk Pak Karudin. Saya mohon untuk matematik, saya belikan untuk kelas ni. Dapatlah 5. Lepas tu saya minta pada masjid kota bagi 1. Saya minta pada PIBG. PIBG bagi 2. Lepas tu di kalangan kawan-kawan pun bagi TV. Sebab saya tunjukkan ni kegunaan TV yang kita guna. Dan alhamdulillah sekarang ni semua kelas lah, daripada pra sampailah tahun 6 semua kelas ada TV, ya. Dan cikgu-cikgu pun ada yang menyumbang TV. Jadi adik kongsi dibantu belikan satu TV untuk kelas dia. Jadi kita gunakan sebagai pembelajaran digital. Jadi agak-agak apa kan pakai handset, buka YouTube, cari tajuk apa-apa macam ni, tajuk agama ke apa, keluarkan, dia orang tengok belajar melalui digital classroom, melalui TV, ya. Kita menggunakan TV. Ini yang pertama, langkah pertama yang saya buat di sekolah ni. Saya kenapa? Waktu tu saya pergi sekolah Tamil Spring Hill. Sekolah Tamil Spring Hill. Dia lah mencetuskan idea ni. Siapa yang sama-sama pergi grup matematik, waktu tu saya fungsi panitia matematik kota. Jadi kita pergi ke sekolah Tamil di Spring Hill. Tak ingat lagu satu sekali dah pindah ke Sri Senayan kan. Saya tengok bilik dia sumpah cikgu dia pakai TV. Saya tanya mana dapat TV, dia kata daripada parent. Saya kata parent sekolah ni doktor, engineer tak, kebanyakan driver lori share, driver lori yang kerja kat tepi pantai tu. Dia kata dia orang yang propose bagi TV ni. Jadi bila dia orang tengok pergi kelas dia orang, anak-anak dia orang tengok macam ni, dia orang pun dengan berbesar hatinya untuk menyumbang. Daripada situlah saya dapat idea. Jadi penggunaan TV ni cikgu bagi saya sangat penting lah. Sangat penting macam sekarang. Sebab ada apa-apa baru, ya, buka macam kita buat PBL, tunjukkan gambar macam mana buat kecepek dan sebagainya kan. Jadi budak buat. Misalnya itulah yang kami buat, inovasi kami jam nenas tu. Buka YouTube, budak buat. Kelebihan dia kita boleh stop ikut langkah-langkah kan. Itu antara yang inovasi yang terawal saya buat, ya, di PDPC. Sebab ketika itu orang heboh buat PDPC luar kelas dan sebagainya kan. Jadi saya kata luar kelas ni pergi sana-sana sini ni, zaman saya sekolah ni dah ada dua pokok kan. Itu cikgu akan agak-agak pandai kan kelas, dia bawa kita bagi buah pokok kan. Tapi budak-budak hari ni tak nak ada tenang. Jadi bila kita buka TV, ada YouTube, ada digital,
dia bersemangat untuk belajar. Dan yang akhir sekali, ini cikgu ya, ini yang saya nak tunjukkan cikgu. Inilah kita banner site cikgu ya. Ini akan diterangkan oleh Ustaz Saidi ya. Maksudnya setiap kopo, setiap ham, setiap kurikulum ada site-site dia. Di sini pun sama macam tadi. Saya boleh pantau dalam JPK saya pun boleh pantau dalam handset. Okey, pasukan bola sepak masih belum hantar lagi laporan, masih belum hantar lagi minit mesyuarat, masih belum hantar lagi itu. Dan site ni ada di PPD. Dan PPD kalau dia call Cikgu Zul, kantin awak site ni masih belum ada nama-nama sekali, dia kata. Jadi saya minta lah saya punya ham kantin, dia akan panggil guru kantin, tambah lagi apa yang patut. Yang terbaru ni cikgu kan, yang kita buat ialah barcode untuk order makanan di kantin. Maksudnya buka 15 bulan ni insyaAllah kita try and error dulu. Budak-budak, parent akan order di rumah berdasarkan barcode tersebut, dan pengusaha kantin akan hantar ke atas dan budak tidak akan turun ke kantin. Tapi ini belum cuba lagi kan, sebab ini belum mula lagi. Try, mungkin ada kelemahan dan sebagainya. Itu barcode yang ibu bapa akan order makanan anak-anak mereka sendiri di kantin. Jadi di situ mungkin ada yang kelemahan dan yang pentingnya kita dah start. Jangan pandang kelemahan dulu, kita start dulu. Ya, kita start dulu. Jadi bila kita start dulu, kita akan dapat bagaimana teknologi itu. Mak bapak, saya tujuan saya nak melibatkan ibu bapa cikgu, sebab bukan mudah nak melibatkan ibu bapa dalam, dia tak nak dia mengomen. Sebabnya itu sebabnya cikgu yang sekolah kota ni saya ubah kepada sekata ya. Yang pertama, murid dia mesti mendengar kata, cikgu dia mesti dengar kata, ibu bapa dia jangan mengata-ngata. Itu saya punya konsep. Jadi nak mengata-ngata pun hantar data WhatsApp ya. Jadi maksudnya itu yang inovasi yang terawal, yang terakhir, yang the latest kita buat lah untuk barcode bagi pelajar-pelajar. Yang lain ada lagi iaitu PBD. Memang saya dah cakap tadi. Ini kita dulu. Okey, yang seterusnya kita anjurkan cikgu, kita bantu untuk cikgu-cikgu yang bengkel Google Classroom yang kita buat mula, kita panggil besar ya. Dan saya bercita-cita cikgu, tahun ni sebenarnya saya punya matlamat 2. Sebab guru dah beres, matlamat saya tahun ni untuk murid. Alhamdulillah, dia punya persediaan tu dah ada. Maksudnya tahun ni saya nak buat budak biasa akan masuk sini cikgu, ikut kelas. Saya akan sediakan Chromebook dan sebagainya. Budak akan paksa ikut jadual macam you akan masuk untuk paksa di sini, pepaksaan online. Tapi PKP jadi benda tu start lah, kan persediaan kami dah buat. Jadi yang maksud saya adalah tahun ni adalah bagi saya kemenjadian murid. Itu yang saya nak fokuskan. Tapi setakat ni terpaksa mula lewat lah, mungkin bulan 8, bulan 9, bulan 10. Itu bergantungan kepada tu ya. Itu tentang saya punya cita-cita lah. Saya harap saya harap ibu bapa akan faham lah. Dan saya akan start untuk mencari Chromebook lah untuk murid-murid. Dan yang kedua, cita-cita saya nak jadikan sekolah kota ni hub bagi TS 25 cikgu ya. Alhamdulillah setakat ni bukan sahaja setakat sekolah daerah Rembau, daerah PD, daerah Seremban, Tampin, dan yang paling jauh Pahang ya. Pahang datanglah, Melaka ya, dan ada juga yang akan datang pada yang baru ni, kawan daripada Johor nak tengok ya. Jadi yang penting itu kan kita dapat sama-sama berkongsi. Walaupun benda tu sikit, kita dapat berkongsi ilmu ya, dan kita dapat laksanakan walaupun sedikit. Dan kita mengajar kursus ni cikgu kan, memang kita kenakan bayaran tu cikgu untuk 3 perkara. Selalu saya terangkan pada rakan-rakan JB dan sebagainya. Yang pertama cikgu kan, JB pun tahu internet kita tak mampu guna internet sekolah. Kalau Tania semua sekali buka kan, habis. Jadi kita terpaksa sewa internet, terpaksa sewa data. Data ni mahal cikgu. Kadang-kadang 1 jam sekali kita gunakan tu RM50, habis. Lepas tu kita gunakan untuk makanan cikgu yang datang tu. Dan yang ketiga untuk kita dia fasilitator, kita bagi dia sedikit impohan. Bila kita kira memang around dalam RM50. Bukan kita apa pun cikgu, kita cuma itulah perbelanjaannya.
Yang kita nak cari sekarang, yang saya sedang usaha sekali, nak cari macam mana nak data tu. Sebab sebagai ramai yang gunakan, data tu akan cepat. Kalau saya ambil 10 gig, cikgu bayangkan 10 gig kalau 20 orang ni guna sekali, berapa jam dia habis. Kalau tambah lagi 10 gig, tambah RM50. Tambah lagi 10 gig, tambah lagi RM50. Cikgu bayangkanlah selalunya kami buat kursus pukul 8.30. Selalunya cikgu tu akan minta break sampai pukul 2 ke 3 petang. Sampai pukul 2 petang. Kita habis pukul 12 tak nak. Dia nak sambung-sambung 4 sampai pukul 2 petang. Itu biasa. Itu kos yang terpaksa ditanggung oleh peserta. Kan? Terpaksa dia tanggung itu. Kita tak mampu. Kita memang tak mampu cikgu sebab data ni banyak. Sekali tu. Cikgu pun tahu, cikgu memakai internet kan, tak payah rasa terang lebih. Jadi itu yang kita menganjurkan kursus ni, kursus bengkel ERPS dan sebagainya. Ya, saya rasa itu saja yang saya nak terangkan. Ada lebih kurang 8 siri ya, kita dah buat kursus ya, lebih kurang 8 siri. Kita berhenti yang itu sebab PKP. Walaupun kita berhenti PKP itu, ada juga permintaan daripada sekolah daerah Sembal. Itu dia orang datang. Sekolah buah itu 4 buah sekolah wawasan, sekolah Tasik Jaya, sekolah KLI, dan ada lagi satu sebuah sekolah di Tengah ni, Asnawan. Ada 4 sekolah datang itu untuk buat program ni. Dan pada 13 bulan ni, Isnin, sekolah Tasik Jaya, cikgu datang, Tasik Jaya 15 orang akan datang pukul 10 pagi untuk membina ERPS sekolah dia. Ya, ada 15 orang akan datang untuk buat ERPS lah. Ya. Okey. Itu yang saya dapatkan. Okey, cikgu, sebelum saya berhenti kan untuk saya serahkan yang lebih detail lah. Saya ni nak cakap lebih-lebih kan, cikgu Bidah pun tahu kemahiran saya dalam teknologi. Saya sama lebih kurang cikgu lah di segi teknologi ni 10% atau 20% lah. Tetapi sebagai pemegang karung kan, kita lopeh yang dia orang ni, tapi tali kita pegang. Dia main mahir temennya, ujang apa, hero dengan dia ni memang mahir-mahir teknologi ni. Macam nak kita lah bagi handset kan macam-macam dia boleh buat kan. Jadi kita bagi dia peluang. Saya ni hanya sebagai, kata orang tu, sebagai pemakin dia. Dan kita bisa ada idea juga. Pentadbir, buat ni. Kita silakan.